jiran dia dapat, nikmat jiran dia dapat. Jadi kita buat ibadat. Sudah tentu akhlak dia. Kita kat Mekah hati kita bersih tu kan. Mak bapak kita pada tempat yang sewajarnya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa khaliluh wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang dimuliakan Guru Syekh Muhammad Al-Asri bin Hadi Ramli, seterusnya seluruh muslimin dan muslimat, para jemaah hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya marilah sama-sama kita mengucapkan syukur kehadirat Allah, selawat dan salam kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita diberikan peluang oleh Allah bersama-sama menyambung kembali pengajian kita dalam perbahasan kitab Masalihul Ibad bersama dengan tuan guru kita Syekh Muhammad Al-Asri bin Hadi Ramli pada hari ini. Dan insya-Allah kita akan sambung pada muka surat ke-18. Pada muka surat ke-18 insya-Allah. Kepada tuan-tuan yang belum mendapatkan kitab, tuan-tuan boleh dapatkan kitab di luar sana bersama dengan Ustaz ini. Ada di luar sana dan dalam masuk insya-Allah. Mudah-mudahan kita semua dapat memanfaatkan semaksimal mungkin pengajian kita pada malam ini bersama dengan tuan guru kita insya-Allah. Jadi majlis tanpa menggunakan masa, menjemput dan persilakan tuan guru Syekh Muhammad Al-Asri bin Hadi Ramli untuk menyampaikan kuliah maghribnya. Tafadhal mashkura. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, syu'unillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala abil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركته آمين اللهم صل على سيدنا محمد. Dua kerosakan dalam mentafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu berkata, Al-barru huwal lisan wal bahru huwal qalbu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul Rum ayat yang ke-41. Zahral fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah zahirlah kerosakan di darat dan juga di laut. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Allah sebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, telah zahirlah kerosakan di daratan dan juga di lautan bima kasabat aydin nas. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ialah dengan sebab usaha daripada manusia sendiri. Bima kasabat aydin nas. Zahir daripada ayat ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya setiap kerosakan yang berlaku di darat ataupun di laut ialah dengan sebab perbuatan manusia sendiri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab di sana Allah Subhanahu wa taala yang Maha Adil telah pun mengharamkan kezaliman itu berlaku ke atas dirinya, seperti mana yang Allah sebut dalam sebuah hadis qudsi, Inni haramtu zulma ala nafsi. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya aku, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, aku telah mengharamkan zalim itu ke atas diriku, kata Allah. Dalam satu ayat yang lain Allah sebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, wa ma rabbuka bizallamin lil abid. Tidaklah Tuhan engkau itu menzalimi hamba-Nya. Jadi setiap kerosakan yang berlaku di atas muka bumi dan juga kerosakan yang berlaku di laut ialah dengan sebab manusia yang menyebabkannya. Jadi kerosakan yang berlaku itu berlaku, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, seperti gempa-gempa bumi, bencana-bencana alam. Kemarin saya jumpa dengan satu orang Kuala Lumpur, dia pergi ke pondok kami, dia kata, lah ni orang Kuala Lumpur takut hujan. Dulu lepas tidur lena, lalu lepas takut hujan. Salah Sayyidina Muhammad. Jadi tuan-tuan, subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, semua tu ialah dengan sebab usaha ataupun manusialah yang melakukan progres supaya berlaku bencana-bencana alam dan juga malapetaka di laut dan juga di darat. Ya, semua tu ialah dengan sebab pelanggaran hukum yang dibuat oleh manusia terang-terangan dan juga berkompromi dengan orang-orang yang zalim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sesungguhnya tidak ada suatu
yang menyebabkan berlaku sesemua tu melainkan dengan sebab manusia sendiri. Kitalah yang menarik kemurkaan Allah Subhanahu wa taala sehingga kemurkaan Allah itu diterjemahkan dengan malapetaka. Dan malapetaka itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang paling menakutkan ialah bila mana kezaliman itu meratai di atas muka bumi. Zalim ni dia berlaku dari pihak atas kepada orang bawah. Zalim ni dia berlaku daripada atas ke bawah. Jadi bila mana berlaku perkara yang macam tu, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan hukuman dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tetapi hukuman Tuhan itu tidak menimpa orang-orang yang zalim di kalangan kamu saja. Seperti mana yang Tuhan sebut, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Kamu semua hendaklah takut fitnah yang tidak menimpa orang-orang yang zalim di kalangan kamu saja. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Sekalipun pemimpin melakukan zalim kepada rakyatnya, tapi bila mana Allah datangkan bala, dia tidak menimpa pemimpin saja, tapi turut menimpa rakyatnya juga. Itulah yang disebut dengan bala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila dia turun, dia amma, dia meratai, habis dah. Tapi kalau rahmat, dia turun khassas, dia fokus kepada orang yang buat baik saja. Bala kalau turun, baik pun kena, tak baik pun kena. Rahmat kalau turun, orang-orang yang buat baik saja. Jadi begitu sunnatullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pasal apa berlaku macam tu? Berlaku macam tu rupa ialah kerana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, walaupun bala ataupun malapetaka itu menimpa yang menzalimi dan juga yang dizalimi, tetapi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang diperolehi oleh kedua-dua ini tidak sama. Allah turunkan bala kepada yang menzalimi untuk merasakan azab siksaannya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala dalam waktu yang sama menurunkan bala sehingga menimpa yang dizalimi juga, adalah untuk merasa rahmatnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Benar sama, tapi rasa tak sama. Menimpa orang zalim, satu azab. Menimpa orang yang dizalimi, satu rahmat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seperti mana akan berlaku dalam peristiwa di akhir zaman ni. Dekat dah nak berlaku. Satu kumpulan orang yang mai daripada Syam, mereka menuju ke Kaabah. Zahir seperti mereka nak meruntuhkan Kaabah, tapi sebenarnya mereka nak perangi umat Islam di Mekah. Ketika itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mereka sampai di sebuah tempat namanya Baida. Baida ni kalau bahasa zahirnya satu tanah lapang. Maknanya satu tempat yang tidak ada bangunan-bangunan, tak ada orang duduk. Tentulah mereka akan ditimpakan dengan bumi akan terbelah dan semua akan ditenggelamkan. Daripada awal sampai, daripada hak duduk depan sampai yang duduk di belakang, semua akan ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cuma yang join mereka tu bukan semua tentera. Ada yang nak tumpang sekali jalan. Jadi pada ketika itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Sayyidina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bertanya Rasulullah, macam mana kalau yang ditenggelamkan itu tentera yang nak pi memerangi umat Islam di Mekah? Patutlah mereka itu ditempakan dengan musibah tu. Jadi macam mana yang join sekali ni bukan tujuan nak pergi perang pun nak tumpang berjalan pergi sekali. Jadi kata Nabi SAW, mereka tu dibangkitkan mengikut niat mereka masing-masing. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka begitulah isu kezaliman, isu yang Tuhan tak akan bagi lepas. Benda tu berlalu macam tu, melainkan akan dihukum ketika itu juga. Seperti mana seseorang yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yang derhaka kepada mak dan ayahnya. Orang yang derhaka pada mak ayah ni dia tak akan dihukum di akhirat tu. Dia tak payah tunggu akhirat tu. Di dunia dah dihukum. Begitulah orang yang zalim akan dihukum di dunia sebelum akhirat. Tapi itulah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang kena zalim pun kena juga. Tapi yang dizalim itu merasakan musibah itu dengan rasa dia ialah rahmat, sementara orang yang menzalimi akan merasa perkara yang sama tapi azab. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah, itu zahir daripada ayat Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Di sana ada satu tafsir dia panggil tafsir isyari. Tafsir isyari ini tafsir yang merujuk kepada tafsir buat hati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ataupun tafsir yang diartikan dengan tafsir sufi. Itulah yang ditafsirkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu dengan tafsirannya al-barru huwal lisan wal bahru huwal qalbu. Jadi bila mana ayat tu bunyi, zahir kerosakan di darat dan juga laut, itu ialah dengan sebab tangan manusia sendiri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sayyidina Abu Bakar mentafsirkan darat itu ialah lidah, laut itu ialah hati. Kata dia al-barru huwal lisan wal bahru huwal qalbu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Daratan itu ialah lidah, lautan itu ialah hati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini dipanggil tafsir isyari. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Daratan itu ialah lidah, lautan itu ialah hati. Maknanya zahir kerosakan di lidah dan juga zahir kerosakan di hati ialah dengan usaha kita sendiri. Kitalah yang merosakkan lidah kita, kitalah yang merosakkan hati kita. Dua perkara ni ialah dua perkara yang sangat penting, lidah dan juga hati. Satu masa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, satu masa orang jumpa dengan Sayyidina Luqmanul Hakim. Luqman yang bijak, Luqman yang bijaksana, Luqman yang cerdik. Sehingga kan Allah Subhanahu wa taala meletakkan dalam Al-Quran satu surah dipanggil suratul Luqman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Luqman ni, Luqmanul Hakim ni dia bukan
Dia Luqman ni, dia orang jenis Afrika, orang kulit gelap. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi hatinya cerah, bercahaya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cerita dia Luqman, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Satu masa oleh kerana dia ni bijak, jadi orang nak dapat sangat ilmu daripada dia. Satu orang jumpa Luqman, dia kata, Luqman, Sallallahu alaihi wasallam, tolong sembelih kambing Sat. Betul awak amai ke aku anggota yang paling baik sekali daripada kambing ni. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dia pun sembelih kambing. Selesai, lapah apa semua, akhir dia bawa pi kat tuan kambing yang suruh kambing dia sembelih ni, anggota yang paling baik sekali. Dia bagi lidah dan hati. Lepas tu lama pula masalah Sayyidina Muhammad, dia bagi pula kambing. Dia kata hang sembelih sat kambing, hang umai hak paling buruk sekali pula. Luqman sebelah, lepas sebelah kambing, buat pi pula pada tuan kambing ni, buat pi lidah dan hati juga. Maknanya kalau baik lidah dan hati, kalau buruk pun lidah dengan hati juga. Baik, apa keburukan lidah? Keburukan lidah ni menyebabkan seseorang itu hatinya melemah dan juga jasadnya akan lemah. Itu di antara perkara yang menyebabkan kita hilang mood. Tak ada mood, orang kata. Tak ada mood. Contoh, cikgu nak masuk kelas. Tak semangat masuk kelas ni pasal apa? Belajar nak pergi sekolah malas. Pasal apa malas sangat hari ni? Kata ulama, dengan sebab hari tu dia bercakap benda yang tak berfaedah banyak. Cakap benda yang mengarut banyak, sembang merapu banyak, menyebabkan, melemahkan anggota kita. Jam habis, lemah semangat, tak ada motivasi. Tu kesan cakap banyak. Sebab tu di antara sebab orang tu berjaya, dia tak cakap benda lara. Seperti mana yang Allah sebut, qad aflahal mu'minun, sesungguhnya telah berjayalah orang-orang yang beriman. Dalam yang dimaksudkan dengan berjaya orang-orang yang beriman itu, Allah sebut alladzina hum fi salatihim khashi'un. Lepas tu disebut wa anil lahwi mu'ridun. Sembahyang lepas khusyuk, dalam tu disebut wa anil lahwi mu'ridun. Benda lara tak mau. Mu'ridun. Mu'ridun ni bagi belakang, makna tak mau. Makna tak mau duk merapu. Kita ni suka nak merapu. Allah Sayyidina Muhammad. Nak sembang, konon-konon nak lepas tension, cakap merapu, cakap mengarut, melemahkan badan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Menghilangkan motivasi. Sebab tu orang dulu-dulu kalau orang main rumah mereka, Sayyidina Sayyidina Muhammad, dengar salam orang bagi, langsung angkat doa angkat Tuhan. Ya Allah, tolonglah jangan buat amai orang yang menyebabkan aku sibuk daripada Engkau. Takut demai tu sembang merapu. Tolonglah Tuhan jangan buat amai menyebabkan aku daripada Engkau. Kalau Allahumma salli ala sayyidina, tak amai macam tu, kawan kita pergi cari pula tu lisan, peranan lidah dalam membentuk jiwa. Jadi lidah ni nak bagi jadi macam mana? Lidah ni nak bagi kata perkara yang baik. Seperti mana Nabi sebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi kata siapa-siapa beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berkata benar baik ataupun dia diam. Lidah ni cakap benar baik. Sebab itu orang cakap benar baik, dia tak rugi. Apa dia benar baik? Benar baik duduk kepada apa yang Allah sebut dalam suratul asri, wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Masuk dah. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله مرحبا بذكر الأقوال. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي. الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم ربنا آتي سيدنا محمد على سيدنا الشرف لنا إنك لا تخلف الميعاد. استغفر الله. Muslimin dan muslimat mata Allah sekalian,
Jadi benda yang baik seperti mana ayat yang selalu kita dengar, iaitu Allah sebut, maksudnya ialah watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabri. Itulah kesimpulan benda yang baik, iaitu saling berpesan di atas benda yang watawassaw bil haqqi, benda yang baik, benda yang benar, dan berpesan-pesan di atas perkara kesabaran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itulah kesimpulan cakap benda yang baik. Yang kedua, yang termasuk dalam perkara yang baik, yang kalau kita cakap menguatkan hati kita, iaitu zikrullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Iaitu zikrullah. Dalil kepada sebelum tu, hati ni, di mana kekuatan hati? Hati kita ni kuat dengan apa? Hati kita ni dia kuat macam mana? Hati ni dia kuat kalau dia tenang. Hati ni kalau dia tenang dia kuat. Tapi kalau hati kita ni berceramuk, geresah, gelisah, tak seronok, tak syok, tak bahagia, itulah yang menyebabkan hati seseorang lemah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ataupun dalam bahasa lain, hati yang sentiasa bermotivasi ialah hati yang tenang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kita ni kena pandai menguruskan hati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hati kalau tak pandai mengurus, dia rosak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hati kalau tak pandai mengurus, dia akan jauh daripada pencipta dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas tu kita kena muhasabah selalu hati kita ni. Kita kena duk, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita kena cari masa. Kena cari masa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, untuk kita nak pulihkan hati kita ni, sallallahu alaihi wasallam, supaya dia tenang. Contohnya, kita kerja. Bila kita pergi kerja, kemarin saya jumpa juga dengan orang. Dia kata, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dia kerja, dia kata, dia fikir bila nak pencen. Tak larat kerja dia lah. Tak larat kerja lah. Jadi, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, maknanya orang tu menghadapi tekanan kerja. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Okey. Tapi nak buat macam mana kalau tak kerja? Dia nak sarang anak bini dia macam mana? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia kena kerja sebab dia tanggung amanah keluarga. Tak apa. Benda tu kita kena buat. Suka ataupun tidak, kita kena kerja. Tapi kena ada masa. Kena ada masa pulihkan hati tadi tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pulihkan balik hati tadi tu. Hati ni, Allahumma salli ala sayyidina, bila mana dia dunia sangat, banyak sangat dunia yang dia duk kelupuk, kata orang Kedah, ala sayyidina Muhammad. Jadi hati tu kena ubat. Kena ubat hati tu, sallallahu alaihi Muhammad. Contoh kita kata stres, tension, pressure, tekanan, semua tu masalah hati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi ni hati duk tanggung, benar-benar berat tu, sallallahu alaihi Muhammad.
Tuan-tuan, kena pulihkan hati yang dirundung malang tu. Salah Sayyidina Muhammad. Cara dia macam mana? Caranya tak ada dah cara melainkan zikrullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lepas tu tuan-tuan, kalau di KL ni ada majlis zikir, pergi majlis zikir. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang kedua, termasuk majlis zikir ialah majlisul ilmi, majlis ilmu ni. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang tu sibuk kerja sampai tak ada hadir majlis ilmu, akan parah hati dan jiwa dia. Sallallahu alaihi wasallam. Kerja mengaji tak sempat, kuliah tak dampi. Selama itulah dia akan duduk dalam jiwa yang tak tenteram dan tak tenang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ni tuan-tuan, tanya diri sendiri. Tadi kerja kan? Tak kerja kan ni? Tak. Saya dulu main Kuala Lumpur hari Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, hari Sabtu. Saya main turun di Subang, jam tu nak pergi Kota Warisan tu. Pasal hari tu hari kerja, hari Jumaat. Salah. Hari ni mai hari Sabtu. Salah Sayyidina Muhammad. Lapang-lapangnya. Rupanya sebab dia tak kerja. Tiba-tiba salah sebab dekat nak sampai USG, jam balik. Saya kata pasal apa? Lepas tu hari Sabtu orang Kuala Lumpur berjalan. Oh, sabit tu pula. Salah Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, subhanallah, kerja. Kesian kerja. Nak release semua tu, hadir majlis ilmu. Kena settle balik, pulih balik. Sebab majlis ilmu ialah majlis zikir. Nabi sebut dalam hadis, idza marartum bi rawdatin min riyadil jannah farta'u. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bila mana kamu lalu di sebuah taman dari taman-taman syurga, petiklah buahnya, kata Rasulullah. Para sahabat tanya, wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apakah taman-taman syurga itu, wahai Rasulullah? Nabi kata, hilaqul zikri, halaqah zikrullah. Dan termasuk halaqah zikrullah ialah majlis ilmu. Allahumma salli ala Sayyidina. Pasal apa? Sebab seorang ustaz, tok guru, dia mengajar dari awal sampai habis dalam setengah jam 45 minit dia bercakap tu. Tuan-tuan pegang hak yang pramugari pegang tu, hak dikira orang. Tasbih lah. No, kita kata tasbih, dia kira hak kira orang tu. Allah Sayyidina Muhammad. Berapa dikata Allah? Itu macam mana kita tak teringat pada Allah? Sebab sepanjang masa disebut Allah. Itu majlis zikir. Sebab tu dia majlis ilmu tak boleh pegang tasbih dah. Pegang tasbih pun tak ada pahala dah, sebab majlis zikir dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, subhanallah, maka hati kita kuat dengan zikrullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ni kita buat ramai-ramai. Kita nak duduk seorang-seorang nak pegang tasbih, mungkin kita tak mampu. Tapi bila kita duduk macam ni, kita duduk dalam maksud al-mu'min qawiyyun bi akhihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Seorang beriman itu dia kuat dengan kawannya. Berarti kita support, tolong menolong, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Jadi kita bertolong-tolong di atas benar baik dan benar takwa. Sallallahu Sayyidina Muhammad. Macam orang mengajar, dia tak boleh duduk kalau dia tak mengajar. Orang mengaji tak boleh duduk kalau dia tak mengaji. Dia saling tolong menolong sama-sama dia. Maka subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka terlebih-lebih lagi kalau kita berzikir ataupun menyebut nama Allah secara khusus, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab itu alam ini dia kuat dengan sebutan nama Allah.
Alam ni yang dia boleh duduk berdiri ni sebab tasbih. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Sentiasa bertasbih semua dan apa sahaja yang berada di 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, semua berzikrullah. Angin, awan, burung, binatang, tanah, bukit, gunung, semua berzikrullah. Jadi hak inilah yang mengukuhkan alam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab itu bila mana nak kiamat esok, tak ada orang sebut nama Allah dah. Kiamat ni akan berlaku, Bismillahirrahmanirrahim, pada orang kafir. Kiamat ni akan berlaku pada orang kafir. Setiap orang yang beriman, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, akan main angin yang lembut. Angin ni dia bertiup Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sehingga angin tu masuk ke celah-celah ketiak orang beriman. Siapa kena angin tu semua tumbang, mati, habis. Sehingga atas muka bumi ni tidak ada lagi orang yang beriman. Islam tak ada lah, beriman tak ada lah. Maka tinggallah atas muka bumi sejahat-jahat manusia. Sejahat-jahat manusia ni sebab tak sebut nama Allah dah. Masalah Sayyidina Muhammad. Mutih tu masa esok, kalau masa dia panjang, surau Putra Al-Amin ni tak ada dah ni. Masalah Sayyidina Muhammad. Saya pernah sekali main di surau Putra Al-Amin ni, nak turun kereta. Tiba-tiba 2-3 orang ke 4 orang macam muka Cina tak Cina. Salah saya nama duk tercangak-cangak, betul cangak-cangak. Macam pelik tu. Macam perak, macam ada planet mana-mana tu. Duk macam perak. Akhirnya masalah kami kan nak kalau nak sembahyang. Sahabat kita tu, masalah Sayyidina Muhammad, dia main dengan kita, muslimat. Dia tak sembahyang. Dia tanyalah Jepun ke Cina tau. Dia kata daripada mana? Dia kata depa main daripada Jepun ke mana tau. Masalah Sayyidina Muhammad. Duk hotel Tamana atas di Putrajaya ni, dengar orang azan. Turun hotel main cari suara azan. Masalah Sayyidina Muhammad. Dan dia main surah Putra Al-Amin ni. Masalah Sayyidina Muhammad. Baik. Dia main ni tuan-tuan, masalah Sayyidina Muhammad. Sebab pada dia Islam ni teroris, Islam ni pelampau. Jadi dia faham di negeri dia tu, masalah Sayyidina Muhammad, bang ni ialah seruan panggil perang. Patut tu tak patut kena Islam. Jadi bila azan tu berarti panggil perang. Tu yang cemai kelang kabut ni Putra Surah Al-Amin. Masalah tengok tak perang pun. Pelik juga tu. Ya subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Atau masa esok tak ada dah azan. Berarti tempat kita sedang duduk hari ni akan jadi apa tak tahu. Surau-surau kita, masjid-masjid kita, sekolah-sekolah agama kita, tahfiz-tahfiz kita, tak ada dah orang Islam. Ketika itu duduklah atas muka bumi sejahat-jahat manusia. Dimaksudkan dengan sejahat-jahat manusia sebab tak disebut nama Allah, tak pernah kenal Allah. Allah tak ada dah disebut atas muka bumi. Allah Sayyidina Muhammad. Tuan bayangkan zaman tu macam mana. Zaman tu Quran tak ada dah. Quran kita baca tu kosong. Semua akan diangkat ke langit. Allah Sayyidina Muhammad. Dan Quran disebutlah hadis akan diangkat ke langit, dia bunyi macam lebah. Naik ke langit. Bahkan pada waktu itu Kaabah yang orang duk tawaf pun tak ada dah, tinggal Kaabah ya. Salam Sayyidina Muhammad. Bahkan ketika itu jadi fitnah cukup besar. Salam Sayyidina Muhammad. Orang mai daripada mana berkulit hitam, betih dia halui, tak ada halui, kecil. Salam Sayyidina Muhammad. Lepas
korek Kaabah, sebab di bawah Kaabah ada emas. Dalam hadis Nabi sebut, kalau kamu sampai zaman tu kamu jangan pergi, sebab akan berlaku berbunuh-bunuhan di situ. Tuan-tuan, yang boleh lepon langgak pi masalah Sayyidina Muhammad sampai korek Kaabah, sampai Kaabah sengit tu tuan-tuan, sebab tak ada dah orang yang tawaf, yang semayang tak ada dah, semua tak ada dah, tak macam hari ni dah. Tuan-tuan, ketika itu akan hampirlah dengan kiamat. Kiamat ni akan berlaku kepada orang kafir. Salah Sayyidina, kiamat ni akan berlaku kepada orang yang kafir. Faham tak? Faham? Dunia ni tak ada zikrullah, lingkup, hancur. Tapi oleh kerana masih ada zikrullah, hak inilah yang menegakkan dunia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Begitulah dia katakan hati kita. Orang ni tak, bila tak ada Allah lah hati dia, dia akan hancur binasa. Yang bunuh diri pada waktu PKP hari itu sebab hati dia lemah, tak ada Tuhan lah. Salah Sayyidina Muhammad. Dulu tak ada isu-isu bunuh diri di Malaysia ni. Bila mana kami ke Osaka, Salah Sayyidina Muhammad, di Jepun tu dia ada tempat bunuh diri. Salah Sayyidina Muhammad. Taman sikit punya indah, tapi taman tu taman bunuh diri. Salah Sayyidina Muhammad. Ada ambulan tunggu siapa nak bunuh diri hari ni. Dia bukan ambil orang, dia tengoklah kalau orang tu bunuh diri tak mati, ada pergi hospital lah. Kalau mati, Assalamualaikum. Salah Sayyidina Muhammad. Jadi maknanya jiwa ni dia lemah kalau tak ada zikrullah, dia kuat dengan zikrullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab itu kata Sayyidina Abu Bakar, zahir kerosakan di atas muka bumi, bumi itu maknanya lidah, dan juga zahir kerosakan di dalam lautan, lautan itu maknanya hati, dengan sebab usaha dia sendiri. Dia sendiri yang merosakkan lidah dia dengan dia bercakap benda-benda yang tak berfaedah. Dia sendiri yang merosakkan hati dia, masalah Sayyidina Muhammad, dengan dia jauhkan diri dia daripada zikrullah. Ya subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad. Lebih-lebih lagi tuan-tuan, cari masa duduk dengan Tuhan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mulalah duduk sikit-sikit sampai di banyak. Makin awal sikit, tengah jam sebelum subuh, Sayyidina Sayyidina Muhammad. Lepas tu bila dah biasa dah, bangkit awal sikit, tambah 5 minit sebelum subuh, tengah jam 5 minit, 35 minit, tambah 40 minit sampai 50 minit sampai sejam, kita akan memiliki hati yang kuat. Sayyidina Sayyidina Muhammad. Hati kuat ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, contoh tentera Imam Mahdi di akhir zaman. Tentera Imam Mahdi di akhir zaman ni, dengan bertakbir saja Allahu Akbar, runtuh bangunan. Bayangkan gabungan zikrullah, Allahu Akbar, runtuh bangunan. Kekuatan hati. Kalau bangunan beruntuh, hati musuh dia macam mana? Bergegap hati musuh. Tu yang tak berani dengan tentera Islam. Sebab sebut nama Allah bukan sekat mulut. Dulu orang bertakbir rasa, lah ni bertakbir kosong. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab takbir hati kosong. Dia kalau takbir hati penuh, salat Sayyidina Muhammad. Apa tu kalau kita tengok orang yang hadir majlis zikir, tengok siapa yang jadi khalifah majlis zikir, salat Sayyidina Muhammad. Di KL ni ada tahlil tak? Ada tahlil juga di KL? Yang tak ada, dia boleh. Salat Sayyidina Muhammad. Salat Sayyidina Muhammad. Tengok siapa yang jadi kepala majlis zikir, majlis tahlil, salat Sayyidina Muhammad. Kalau tu imam tu hadir majlis tahlil tapi tu nampak nasi biryani, tak jadi. Sebab tu pi kunuri, salat Sayyidina Muhammad. Kalau dah terhidang makanan, tak usah zikir lagi, makan dulu.
Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Ni dia kata tu macam kita zikir, kita buat tahlil dulu. Di dapur tu orang duk urus tu. Jadi aura hak dapur tu dah sampai lah, minta idea lah. Tak ada senang, tak bermakna dah zikrullah. Tak ada senang Muhammad. Jadi urus sebelum selesai dulu baru zikrullah. Kenyanglah zikrullah. Pasal dia tak boleh, hati kita dia macam cermin. Salah senang Muhammad. Macam cermin muka. Kalau dia menghadap satu pihak, hal lain dia tak hadap lah. Kalau tala nasi berani, tak ada hal lain. Bagi selesai itu semua dulu, barulah kita zikrullah. Jadi biar Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, hati kita kuat dengan zikrullah. Cuba try makin awal. Awal sikit. Tengah jam. Lepas tu bila dah biasa bangkit nak buat apa? Nak berzikrullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Di hati, Allah jua Tuhan aku, Allah jua Tuhan aku, Allah jua Tuhan aku. Ini buat 40 hari, lama-lama hati kita kuat. Salah Sayyidina Muhammad. Lepas tu bila hati kita kuat, dia teringat, awaklah lambat sangat malam ni. Rindu malam pula. Salah Sayyidina Muhammad. Sebab sedap lah. Salah Sayyidina Muhammad. Lah ni tidur malam, tak teringat tak bangkit. Apa yang sedap tu? Roh kita. Dia sedap zikrullah tu. Salah Sayyidina Muhammad. Bila siang, duk tunggu. Dia macam rindu ni, kata ulama, seperti burung yang keluar. Salah Sayyidina Muhammad pergi cari makan pagi, petang-petang balik sekawan tu. Tu pakat nak balik rumah tu. Rumah dia. Rindu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, jangan bagi lidah kita rosak dan jangan bagi hati kita rosak. Kuatkan dengan zikrullah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita ada permintaan sikit daripada sahabat kita ni, minta kita doakan kepada almarhumah Simah binti Ahmad yang telah meninggal dunia pada hari Sabtu lalu, pada hari Selasa lepas. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan wafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir laha warhamha wa 'afiha wa'fu 'anha. Allahumma ighfir laha warhamha wa 'afiha wa'fu 'anha. Allahumma ighfir laha warhamha wa 'afiha wa'fu 'anha. Wa akrim نزولها وسع مدخلها واغسلها بالماء والثلج والبرد ونقي من خطايا كما ينقى الثوب الأبيض وأبدلها دار خيرا من دارها وأهلا خيرا من أهلها وزوجا خيرا من زوجها وأعيذها من عذاب القبر وفتنتها ومن عذاب النار. اللهم سلمها وسلم دينها وسلم توحيدها وسلم معرفتها وسلم أرواحها وسلم روحها وسلم وسلها وسلم أرزاقها الراحمين. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. اللهم اختم لنا بالسعادة التي ختمت بها لأوليائك يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم لا تخزنا، اللهم لا تخزنا ولا تخزها يوم القيامة. اللهم لا تخزها ولا تخزنا يوم القيامة.
اللهم لا تخزنا ولا تخزيها يوم القيامة اللهم أحسن وقوفنا بين يديك اللهم أحسن وقوفنا بين يديك اللهم أحسن وقوفها بين يديك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم يا كريم الله